Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lokman Nur Adam telah bercakap banyak kali bahawasanya pilihan raya perlu diadakan sekarang oleh kerana UMNO kuat dan pembangkang lemah. Dan sekiranya pilihan raya diadakan sekarang, maka UMNO boleh menang besar dan UMNO boleh bentuk kerajaan tanpa bekerjasama atau tanpa bergabung dengan mana-mana parti lain, terutama sekali PAS dan Bersatu. UMNO boleh bertanding pilihan raya ni solo sebagai hanya barisan nasional dan boleh bentuk kerajaan dengan 2/3 majoriti. Jadi pilihan raya tergempar ni tak ada kena-mengena dengan rakyat. Bukan untuk kepentingan rakyat. Ianya untuk kepentingan UMNO. Lokman Nur Adam juga telah berkata, Ismail Sabri ni, dia tidak membantu. Tidak membantu baik Najib, baik Zaid Hamidi, baik sesiapa sekalipun yang sedang menghadapi perbicaraan di dalam mahkamah melibatkan macam-macam kes rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Ismail Sabri Yaakob ni tidak mau campur tangan di dalam urusan mahkamah, tidak mau mengarah peguam negara ataupun mahkamah untuk tarik balik kes ataupun gugurkan kes terhadap pemimpin-pemimpin UMNO dan barisan yang sedang menghadapi perbicaraan. Oleh kerana itu, Ismail Sabri ini perlu digulingkan. Lokman Nur Adam juga berkata, sekira Ismail Sabri Yaakob enggan membubarkan parlimen, tidak mau bubarkan parlimen, maka tindakan disiplin perlu diambil terhadap Ismail Sabri dan dia sepatutnya dipecat dari parti, ditendang keluar dari parti kerana tidak mengikut arahan parti. Jadi ini semua Lokman telah dedah, bukan sekali, banyak kali dia telah membuat live dan telah mendedahkan matlamat utama, tujuan mereka nak mengadakan pilihan raya dan rasa tidak puas hati terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Semuanya berkait dengan kes mahkamah. Ada pihak pembangkang pula mengatakan Ismail Sabri ini lemah. Ismail Sabri is a weak Prime Minister. Di mana yang Ismail Sabri weak Prime Minister tadi? Apa dia yang Ismail Sabri buat atau apa dia yang Ismail Sabri tidak buat untuk memberi gambaran yang dia ni Perdana Menteri yang lemah? Apa dia contoh-contoh atau bukti yang Ismail Sabri ini Perdana Menteri yang lemah? Dalam keadaan sekarang, keadaan ekonomi dunia menghadapi masalah kemelesetan, kegawatan, boleh dikatakan the whole world is in recession. The whole world. Prestasi Malaysia ni taklah teruk. Kalau kita banding dengan negara lain, Malaysia ni is doing better. Memanglah akan menghadapi masalah. Bila satu dunia masalah, takkanlah Malaysia tidak bermasalah. Of course, Malaysia is just a drop in the ocean. Dan Malaysia ni bergantung kepada negara barat untuk pasaran, untuk menjual macam-macam. Jadi apabila barat tak ada duit, takkanlah Malaysia nak kaya raya. Salah Ismail Sabri ke? Ismail Sabri ke yang menyetuskan peperangan di Ukraine? Nothing to do with Ismail Sabri. Malaysia is a victim. Sama macam banyak negara seluruh dunia, Malaysia is a victim. Tapi dalam keadaan teruk macam tu, we are still doing okay. Kira Ismail Sabri ni is running the country far better than many country. Tengok dekat England ni.
Sehebat-hebat England pun lagi teruk. Kecoh. Rakyat Malaysia yang duduk di England ni, dan ramai rakyat Malaysia duduk di England ni, mereka boleh bagi tahu. There are many Malaysians in England. They can all tell you situasi di England ni dahsyat. Dan kalau banding dengan Malaysia, Malaysia is far better. Dalam keadaan susah sekalipun, far better than England. Dan mereka buat tuduhan yang sama terhadap Muhyiddin Yassin dulu. Mereka kata Muhyiddin Yassin ni, dia panggil apa? Muhyiddin Yassin ni Perdana Menteri lockdown. Oleh kerana Malaysia ni lockdown, bila masa COVID tengah teruk, maka rakyat Malaysia ni menjadi susah kerana Muhyiddin oleh kerana lockdown. Dia kata susah nak jual nasi lemak, susah nak cari makan. Yang dia orang duk sibuk ni, isu jual nasi lemak, isu cari makan, isu nyawa, ni mereka tak fikir. Di England ni, dia tidak bertindak macam di Malaysia. Di England ni, biar saya bagi statistik tengok. Jumlah orang yang kena COVID 25 juta. 25 juta rakyat England kena COVID. Malaysia 5 juta je. Hanya 5 juta bandingan 25 juta. Okey, 20% saja. Tapi population Malaysia ni separuh dari England. Malaysia 30 juta lebih, England 60 juta lebih, double. Tapi England population double, tapi yang kena COVID ni banding dengan Malaysia ni 80%. Malaysia ni 20%. Jadi bermaknanya kalau kita ambil statistik, bermaknanya sepatutnya orang yang kena COVID dekat Malaysia ni bukan 5 juta, 15 juta. Tapi hanya 5 juta saja kerana kita tegas, kerajaan Malaysia tegas dan mengadakan lockdown. Dan dia kutuk Muhyiddin sebab itu. Jumlah kematian. England ni 250,000 rakyat, suku juta rakyat mati COVID. Di Malaysia, hanya 36,000 saja. 250,000 banding dengan 36,000. Kalau ikut statistik, banding dengan England, sepatutnya dalam 150,000 rakyat Malaysia mati. Bukan 36,000, 150,000. Tapi kerana lockdown, jumlah kematiannya hanya 36,000. So, kita punya statistik COVID ni, jumlah yang kena dan jumlah yang mati, very low. Banding dengan banyak negara lain. Banding dengan England misalan. Jadi, apa yang Muhyiddin buat? Apa yang kerajaan bawah pucuk pimpinan Muhyiddin buat tu betul. Tapi kita komplain, kita kutuk dia, kita kata ni Perdana Menteri lockdown. Kita tidak sedar yang orang yang duk kutuk hari ni masih hidup kerana lockdown, kerana Muhyiddin. Jadi mereka ni cari alasan saja. Tapi mereka tak banding dengan negara lain. Bagaimana teruk lagi negara lain sekira kerajaan tidak bertindak atau Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak bertindak macam dia telah bertindak. So, yang duduk kutuk ni, yang duduk keluar propaganda kerajaan gagal lah, inilah itu. Mereka menipu rakyat. Bukan mereka tak tahu. Mereka bukan bodoh, bukan jahil. Mereka tahu tindakan Malaysia tu betul untuk menyelamatkan ramai rakyat. Dan kita jangan hanya kira orang yang mati, jumlah yang mati, kita kena kira juga yang masalah long COVID. Kalau kita tak mati pun, kita ada masalah long COVID yang juga menjadi masalah besar di England sini. So, apa sebab dia orang ni membangkitkan isu ni, memburukkan Perdana Menteri dan kerajaan apabila mereka tahu is all bohong, fitnah. Ini semua isu menipu rakyat. Jadi, Ismail Sabri Yaakob ni, Perdana Menteri yang lemah, weak Prime Minister, konon. Seorang tadi itu, Muhyiddin is Menteri lockdown, menyusahkan rakyat, menyekat rakyat dari jual nasi lemak. Ismail Sabri Yaakob pula, Perdana Menteri yang lemah. Di mana dia lemah?
apa dia yang dia buat yang menunjukkan dia lemah, atau apa yang dia tidak buat yang menunjukkan dia lemah. Banding Malaysia dengan negara lain, di mana yang Malaysia ni gagal dan negara lain berjaya. Bagi contoh, cuma cakap Perdana Menteri lemah menyebabkan Malaysia ni gagal, tidak ada perbandingan, tidak ada analisis tentang prestasi Malaysia banding dengan prestasi negara lain yang membuktikan Ismail Sabri ni is a lame Prime Minister, weak Prime Minister. Lemah dari segi apa? Dari segi kuasa politik, oleh kerana dia ni bukan Presiden UMNO. Jadi Ismail Sabri ni dianggap lemah because he's Prime Minister tetapi tidak memegang jawatan Presiden UMNO. Itu bukan salah Ismail Sabri. Apa sebab salahkan Ismail Sabri? Dia bukan Presiden UMNO oleh kerana Zaid, walaupun menghadapi perbicaraan, masih nak pegang jawatan Presiden UMNO. Jadi Zaid ni, dia sepatut letak jawatan. Sepatut dia serah kuasa, serah jawatan Presiden UMNO kepada orang lain. Dia tak mau. Sepatutnya Zaid serah jawatan Presiden kepada Ismail Sabri. Zaid tak boleh jadi Presiden. Malu UMNO. Seluruh dunia melihat Presiden UMNO ni seorang yang sedang dibicarakan dan kemungkinan besar dia akan didapati bersalah dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Sebab apa dia masih pegang jawatan Presiden? Kena lepas jawatan tu kepada Perdana Menteri. Tapi Zaid tak mau. Jadi apabila Zaid tak mau lepas jawatan Presiden kepada Ismail Sabri, dia orang salahkan Ismail Sabri. Pula kata Ismail Sabri ni Perdana Menteri yang lemah kerana dia bukan Presiden parti. Jadi lembu punya susu, sapi yang dapat nama buruk. Jadi orang UMNO ni kadang-kadang tak tahulah. Mungkin dia orang ni tak berapa pandai nak memikir. Okey. Dia kata mereka akan menang besar dalam pilihan raya. Tidak ada bukti UMNO BN akan menang besar dalam pilihan raya. Dia kata oleh kerana dia orang ambil contoh Melaka dan Johor baru ni. Pilihan raya negeri di mana UMNO dan UMNO menang besar di dalam Melaka dan Johor. UMNO tidak menang besar. UMNO menang undi yang sama. Same. Number of votes UMNO menang sama. Tidak meningkat, tidak bertambah. Cuma penyokong pembangkang tak keluar mengundi. Jadi UMNO menang by default. Dia samalah macam you main bola. You kata you menang main bola. You menang main bola oleh kerana tim satu lagi didn't turn up. The other side didn't turn up. Jadi you menang by default aja. Bukan kerana you beat the other team. Tidak. So bermaknanya ini fitnah. And there's no boleh dikatakan reason, there's no evidence yang UMNO boleh menang besar. Dan kemungkinan besar UMNO tidak akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Dan tidak ada satu gabungan dalam banyak-banyak gabungan tu oleh kerana pertandingan ada sampai 5, 6, 7 sampai 10 penjuru pun ada. Tidak ada mana-mana boleh dikatakan satu lawan satu. So bermaknanya ramai akan kalah. Yang dulu menang, mereka kali ini akan kalah. Jadi kemungkinan besar there is a very strong possibility UMNO Barisan tidak akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Dan UMNO Barisan perlu bergabung dengan gabungan lain, parti lain untuk bentuk kerajaan, unity government ataupun kerajaan perpaduan. Dan Zaid telah buat deal dengan Anwar. Zaid has made a deal with Anwar. Ini tanyalah pucuk pimpinan atasan UMNO. Dia orang semua tahu. Dia orang berharap yang UMNO akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan tanpa berpakat dengan Anwar. That's all they hope. Tapi kalau tak dapat cukup kerusi bentuk kerajaan, maka Zaid dengan Anwar sudah ada deal. Dan the deal is Anwar akan jadi Perdana Menteri.
not Zaid. Anwar akan jadi Perdana Menteri. Zaid tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia akan masuk jail. Jadi tugas Anwar apabila Zaid ni sangkut, bila Zaid didapati bersalah dan dihantar ke penjara, tugas Anwar ialah untuk arrange pengampunan. Macam apa Mahathir buat untuk Anwar masa Pakatan Harapan menang pilihan raya tahun 2018. So the deal is there. Zaid will be given a pardon apabila Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi ada satu syarat. Zaid akan diberi pengampunan, Najib tidak akan diberi pengampunan. Sebab kes Najib ni melibatkan satu MDB dan satu MDB ni boleh dikatakan kekuatan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menang pilihan raya pada tahun 2018 kerana satu MDB. Jadi kalau Najib dibebaskan atau diampunkan, maka kekuatan Pakatan tu akan hilang. So they cannot afford to let Najib get out of jail. It's going to hurt Pakatan very badly. Najib has to stay in jail, tetapi Zaid boleh diampunkan. Dan kemungkinan kalau kes Zaid ni lambat, mungkin dia orang boleh arrange yang Zaid ni buat rayuan, buat appeal dan menang. Jadi tak perlulah Zaid masuk penjara. Tak perlu diberi pengampunan. Zaid akan didapati tidak bersalah semasa membuat rayuan. So bebaslah Zaid selepas itu. That is the deal. Tak ada kena-mengena dengan apa ni rakyat, tak ada kena-mengena dengan kepentingan rakyat. Juga tak kena-mengena dengan kepentingan UMNO yang UMNO akan menang besar. They know UMNO tidak akan menang besar. Sah UMNO tidak akan menang besar. Soalan UMNO akan menang cukup kerusi, simple majority untuk bentuk kerajaan pun belum tentu lagi. Tapi kalau tidak berlaku, then Anwar is there to help Zaid untuk bentuk satu kerajaan. Dan akhirnya Anwar akan menjadi Perdana Menteri lah yang diidamkan begitu lama. Okey, Zaid kata ini semua fitnah. Isu LCS ni. Kalau Zaid tak sangkut pun dalam kes-kes lain ni. Isu LCS ni yang menjadi isu hangat hari ni. LCS is a very hot issue. Dan Zaid terlibat. Zaid telah minta. Mula-mula dia orang offer separuh. Zaid tak mahu. Zaid kata dia nak lebih. Zaid yang demand 20 juta Sing dollars. Mereka offer less than that. Yang sebenar mereka offer kurang dari 20 juta. Zaid said, no, I want 20 million Sing dollars. Itu dia yang minta figure tadi itu. Bukan dia di offer kurang. Dia demand 20 million Sing dollars. Itu semua ada evidence. Zaid akan masuk penjara atas kes ni. Okey, dia kata, ini fitnah. Dia nak saman saya. Okey, fine. Zaid wants to sue me. Okey. Let's make it worth his while. Kalau nak saman, alang-alang mandi, biarlah basah. Orang Melayu duk kata. Alang-alang mandi, biar basah. Kalau nak saman, biar puas hati, saman. Okey? Saman saya untuk tuduhan ini juga. Zaid ada perhubungan dengan isteri orang. Dan isteri orang itu bernama Sri Haryanti. Sri Haryanti bekerja di Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur. Sri Haryanti bekerja di Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur. Dan Zaid dengan perempuan tersebut, isteri orang tersebut, ya, Zaid ada perhubungan. Zaid has an affair with this woman. Okay? Now you nak sue. Okay, sue me on the LCS, tuduhan yang dia demand 20 juta Sing rasuah, dan sue me also on tuduhan dia ni ada perhubungan affair, okay, dengan isteri orang yang bernama Sri Haryanti yang bekerja di Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Salam sejahtera.